Baiklah, yang pertama ialah pengenalan. Berikut merupakan perkara yang ada dalam pengenalan kami. Yang pertama ialah objektif kajian. Berikut merupakan objektif kajian bagi kajian kami ini. Seterusnya ialah definisi keusahawanan. Keusahawanan bermaksud segala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan kemahiran usahawan. Sebagai contoh, perniagaan merupakan salah satu contoh keusahawanan. Seterusnya ialah usahawan. Usahawan merupakan orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan atau pengusaha, bermaksud semua yang menjalankan aktiviti perniagaan atau yang mengusahakan syarikat merupakan seorang usahawan. Seterusnya ialah definisi sumber prima. Sumber prima merupakan sumber yang pertama dan utama yang kami gunakan bagi menyiapkan tugasan ini. Seterusnya ialah definisi sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang kedua yang kami gunakan bagi menyiapkan tugasan ini, bagi melengkapkan tugasan ini. Seterusnya ialah kaedah mendapatkan item. Kami juga telah menggunakan kaedah temu bual sebagai sumber yang utama. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah laman sesawang sebagai sumber sekunder. Pengasas e-Nur Official HQ atau syarikat e-Nur Sendirian Berhad iaitu Puan Nur Hidayati binti Ahmad Barudin atau lebih mesra dengan panggilan Puan Nur. Beliau merupakan anak kelahiran Jati Pasir Mas di Kota Baharu, Kelantan dan kini beliau berumur 33 tahun. Puan Nur merupakan pengacara perkasan matrikulasi. Beliau menyambungkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan di Universiti Sains Malaysia dalam jurusan kejuruteraan sumber mineral. Beliau tidak pernah bekerja dalam bidang itu tetapi sempat merasai pengalaman praktikal dalam bidang kejuruteraan. Kesukaran mencari pekerjaan membuatkan beliau mula menceburi bidang perniagaan. Bermula menjadi dropship buku kepada satu syarikat sekitar tahun 2015 dan beliau mula mengambil cabaran dan risiko untuk memulakan perniagaannya sendiri. Al-Quran Tagging merupakan produk pertama beliau yang keluarkan di bawah syarikatnya sendiri iaitu syarikat e-Nur Sendirian Berhad. Dengan kesungguhan dan kerajinan beliau membuatkan syarikat e-Nur dikenali ramai sehingga ke pelosok dunia seperti di Brunei, Yaman dan Mesir. Bermulanya beliau membuat sendiri tagging itu melalui menampalnya secara manual di Al-Quran. Dan dari rumah ke kondominium, beliau menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penyimpanan dan pembungkusan Al-Quran tagging kerana permintaan yang tinggi dan untuk keselesaan pekerja-pekerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Izzati akan membentangkan latar belakang syarikat e-Nur Sendirian Berhad ataupun e-Nur Official HQ. Baiklah, alamat syarikat e-Nur ini terletak di Lot 5094 Kilan IKS, kawasan perindustrian Pekalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Tahun syarikat e-Nur ditubuhkan pada 23 Mac 2017. Manakala waktu syarikat e-Nur beroperasi pada 9 pagi hingga 5 petang. Manakala tarikh hari bekerja adalah mengikut waktu bekerja di negeri Kelantan iaitu dari hari Ahad hingga hari Khamis. Cara memasarkan produk Al-Quran Tag ini adalah menggunakan Instagram dan Facebook. Beliau memilih berniaga secara atas talian kerana penggunaan internet semakin maju dan meluas mengikut arus permodenan pada masa kini. Seterusnya, jenis produk yang dikeluarkan oleh syarikat e-Nur ialah Al-Quran Tag yang bersaiz A6, A4 dan rehal eksklusif. Seterusnya, sasaran pelanggan produk Al-Quran Tag syarikat e-Nur ini, peringkat 1 adalah golongan remaja dan dewasa. Peringkat 2 golongan yang berusia. Peringkat 1 iaitu golongan remaja dan dewasa ini kebanyakan suka membeli Al-Quran Tag yang bersaiz A6 berbanding dengan saiz yang lain. Hal ini kerana Al-Quran saiz 6 lebih kecil dan senang dibawa ke mana-mana. Kedua iaitu golongan yang berusia. Golongan yang berusia ini suka membeli Al-Quran yang bersaiz A4 kerana mereka bentuk Al-Quran saiz A4 lebih besar dan senang dibaca. Seterusnya, 5 jabatan yang terdapat dalam syarikat e-Nur Sendirian Berhad. Antaranya, jabatan bahagian pengeluaran. Yang kedua adalah jabatan bahagian admin
Ketiga adalah Jabatan Bahagian Sumber Manusia, keempat adalah Jabatan Jualan Pemasaran dan yang terakhir adalah Jabatan Bahagian Pegawai. Bilangan staf pekerja. Pada tahun 2017, syarikat Inur hanya mempunyai 2 atau 4 orang pekerja sahaja. Pada tahun 2018 sehingga 2019 pula, syarikat Inur sudah mempunyai 20 orang pekerja. Pada tahun 2021 pula, pekerja semakin bertambah dari semasa ke semasa dan jumlah pekerja pada tahun 2021 ialah seramai 40 orang staf pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi Nadirah binti Rusli akan membentangkan tentang usahawan sebelum beliau memulakan perniagaan. Yang pertama ialah pengalaman kerja usahawan sebelum memulakan perniagaan. Pada peringkat awal, beliau menjadi dropship buku melalui atas talian atau lebih dikenali sebagai online business. Seterusnya, beliau mula menjual Al-Quran biasa dan dari situlah beliau memperoleh pengalaman dalam bidang perniagaan. Yang kedua ialah sikap usahawan yang boleh diteladani. Beliau mempunyai semangat yang jitu untuk mencapai hasrat dan keinginan. Pengurusan masa sangat penting untuk menjadi usahawan yang berjaya. Contohnya, beliau bijak dalam mengaturkan sesuatu tugasan. Yang ketiga ialah faktor yang menjurus kepada usahawan untuk menceburi bidang keusahawanan. Beliau mempunyai pengalaman yang tidak baik semasa bekerja dalam bidang yang dipelajari ketika di universiti iaitu dalam bidang kejuruteraan. Beliau ingin mengubah nasib keluarga. Bapa beliau meninggal pada tahun 2019 menyebabkan beliau dan keluarga hilang sumber pendapatan. Menyebabkan beliau terfikir untuk memulakan perniagaan Inur ini. Yang keempat ialah latar belakang ibu bapa usahawan. Ibu dan bapa beliau tidak mempunyai minat dalam perniagaan menyebabkan beliau tidak mempunyai pendedahan berkaitan dengan perniagaan. Yang kelima ialah role model. Role model yang sering menjadi inspirasi dan semangat kepada beliau ialah Fadzila Endah Sulaiman iaitu pengasas Telekong Siti Khadijah. Fadzila Endah Sulaiman seorang individu yang berfikiran kreatif dan pandai merebut peluang dalam pasaran. Dan yang terakhir iaitu niat untuk menjadi usahawan, untuk memberikan kehidupan yang selesa kepada keluarga dan juga untuk membantu masyarakat memperolehi pekerjaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Rosmayani Nabila binti Haya. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan membentangkan kepribadian usahawan pada masa memulakan bisnes. Soalan pertama yang saya tanyakan kepada usahawan syarikat Inur, adakah matlamat usahawan berubah setelah perniagaan maju? Melalui temu bual bersama beliau menyatakan bahawa matlamat perniagaan beliau mula mengalami perubahan. Kerana pada awal memulakan perniagaan, matlamat beliau adalah hanya untuk mengembangkan perniagaan yang diusahakan sehingga ke peringkat dalam negara sahaja. Namun, apabila matlamat tersebut telah berjaya dicapai, beliau memberanikan diri untuk mengubah matlamat syarikat beliau dengan mengembangkan syarikat beliau sehingga ke luar negara. Untuk soalan yang seterusnya, saya menanyakan kepada usahawan, adakah syarikat Inur menghadapi sebarang risiko apabila syarikat yang diusahakan mulai berkembang maju? Melalui temu bual bersama dengan usahawan syarikat Inur sendiri, beliau menyatakan bahawa syarikat yang beliau usahakan mulai menghadapi risiko apabila syarikat yang diusahakan berkembang maju. Buktinya, risiko yang sering dialami oleh syarikat beliau adalah masalah persaingan antara syarikat luar. Yang ketiga yang saya turut tanyakan kepada usahawan syarikat Inur adalah berkaitan dengan masalah yang dialami. Menurut jawapan beliau, apabila syarikat mulai maju, beliau juga akan mengawal masalah yang dialami oleh syarikat secara serius. Sebagai contoh, masalah yang sering berlaku adalah masalah yang melibatkan pekerja, pelanggan dan masalah yang melibatkan kestabilan keuntungan syarikat. Soalan seterusnya yang saya tanyakan kepada beliau adalah berkaitan dengan waktu dan hari bekerja beliau. Menurut beliau, ketika awal penubuhan syarikat, beliau hanya bekerja selama 7 jam sehari dan waktu dan hari bekerja juga tidak tetap. Dan beliau juga tidak menggunakan sistem punch card bagi beliau masuk bekerja. Namun apabila perniagaan mulai maju, beliau mulai menjadi berdisiplin ketika bekerja di mana beliau akan masuk bekerja mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebagai soalan lain yang turut dipertanyakan kepada usahawan syarikat Inur adalah berkaitan dengan andaian yang beliau lakukan ketika hendak memulakan perniagaan. Beliau menyatakan bahawa beliau tidak pernah melakukan sebarang andaian ketika hendak memulakan perniagaan. Soalan yang terakhir saya tanyakan kepada beliau adalah berkaitan dengan kesilapan utama yang pernah beliau lakukan ketika memulakan perniagaan. Menurut beliau, kesilapan yang paling utama yang beliau lakukan adalah
memulakan perniagaan dengan menjual pelbagai jenis produk dalam. Baiklah, seterusnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat berdasarkan kajian yang kami lakukan. Kami dapat menyimpulkan bahawa pengasas syarikat Inur ni dia mempunyai minat dan semangat tinggi dalam bidang perniagaan. Selain minat dan semangat yang usahawan ada, kami juga dapat mempelajari bahawa usaha dan keyakinan amat penting dalam diri seseorang usahawan. Seterusnya, kami juga mendapati bahawa faktor kejayaan utama syarikat ini adalah mereka telah menyediakan dan menulis rancangan perniagaan. Mereka mempunyai target untuk mencapai matlamat tersebut. Seterusnya, faktor kejayaan yang kedua ialah syarikat ini juga telah bersedia menghadapi risiko. Apabila mereka didatangi sebarang risiko, mereka mampu untuk menghadapi dan menanganinya dengan baik. Seterusnya, faktor kejayaan ialah struktur organisasi dalam perniagaan. Apabila struktur organisasi dalam perniagaan baik,